Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Babul haji wal umrati. Babul haji ay haza kitabun fi bayanil haji wal umrati. Bermula syarat wajib haji dan umrah. 5 perkara. Jadi syarat wajib haji dan wajib umrah ada 5 perkara. Maknanya kalau ada kelima-lima perkara ini, wajiblah di atas tiap individu mengerjakan haji dan umrah 1 kali dalam seumur hidup. Syarat yang pertama ialah Islam. Keduanya akil, orang yang berakal. Ketiganya baligh sampai umur. Jadi kanak-kanak yang belum baligh, kalau dia pergi buat umrah, kanak yang memayis, kanak-kanak yang belum baligh yang sudah memayis, kalau dia pergi buat umrah, dia buat haji, maka umrah dan haji dia tu sah. Tetapi umrah dan haji itu sunat, tak jatuh padanya wajib. Mana umrah sunat, haji sunat. Mana bila dia balik nanti, kalau ada kemampuan, dia wajib kena pergi sekali lagi haji umrah. Kerana itu haji wajib dan umrah ia wajib. Jadi umrah haji yang dia buat semasa belum balik, mungkin ibu bapa dia bawa pergi buat umrah, buat haji, dalam keadaan dia belum balik, maka haji sah, umrah sah. Tapi haji umrah itu haji umrah yang sunat saja. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, kuasa. Maka kuasa ni luaslah. Bila sebut kata kuasa ni, sama ada kuasa dari sudut perbelanjaan. Kalau belanja saja, kena kuasa pula dari sudut tenaga tubuh badan untuk mengerjakan amal ibadah haji umrah ni. Kalau duit wang saja banyak tapi tak boleh berjalan, pasal kena upah kan. Bermula syarat jatuh keduanya haji dan umrah. Bermula syarat jatuh keduanya haji dan umrah itu perdu Islam. Maknanya perdu kewajipan dalam Islam. Kena haji dan umrah ni salah satu daripada rukun Islam. Jadi haji Islam perdu dalam Islam ni mana perdu kali yang pertama. Jadi syarat jatuh keduanya haji dan umrah perdu Islam, mana wajib dalam Islam 7 perkara. Dengan sebab adanya 7 perkara, maka wajiblah sekali dalam seumur hidup buat haji 1 kali, buat umrah 1 kali. Yang selebihnya sunat. Yang pertamanya Islam. Keduanya akil, berakal. Ketiganya baligh sampai umur. Keempat, merdeka. Kelimanya waktu keduanya haji dan umrah. Maknanya haji dan umrah ini dia ada waktu. Mana dia waktu? Waktu haji iaitu bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 hari Zulhijjah. Itu waktu dia. Tu waktu dia. Kalau kita nak buat haji sekarang ni tak boleh. Ini bukan waktu. Dia waktu haji ni bermula pada
Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Umrah waktu dia sepanjang tahun. Mana umrah ni waktu dia sepanjang tahun. Bila masa kita boleh buat umrah? Sepanjang tahun. Maknanya jatuh kewajipan buat umrah baik haji baik itu. Dia ada waktu. Dia ada waktu dia. Waktu haji dan waktu umrah. Yang keenam, syarat yang keenam, fardu haji dan umrah dalam Islam, mengetahui akan kaifiat keduanya, haji dan umrah. Kaifiat. Kaifiat haji dan umrah. Kita kena tahulah kaifiat. Mana nak tahu tu kena belajarlah. Ni haji apa ni orang panggil ni? Sebab haji ni dia ada haji tamattu', dia panggil, ada haji kirang, ada haji ifrad. Dia kaifiat haji ifrad bagaimana, tamattu' bagaimana, haji kirang bagaimana. Yang ketujuhnya, mengetahui dengan segala amal keduanya, haji dan umrah. Maknanya kita kena tahu amalan kedua tu. Amalan ni contoh macam mana? Macam mana contoh amal? Contohnya kita kata rukun haji berapa? Wajib haji berapa? Rukun umrah berapa? Wajib umrah berapa? Jadi kita kena tahulah mana rukun, mana wajib. Mengetahui segala amal keduanya. Bermula kaifiat menunai akan keduanya, haji dan umrah atas 4 wajah. Ini dia kata kaifiat. Atas 4 wajah. Atas 4 wajah. Mana 4 jalan? Mana dia 4 wajah? 4 wajah. Iaitu yang pertamanya dia panggil itlaq. Apa dia itlaq? Itlaq maksudnya haji ihram itlaq. Dia panggil ihram mutlaq. Mana ihram semata-mata ihram, iaitu itlaq, haji itlaq atau umrah itlaq ni, iaitu ni gambaran itlaq ni. Masuk ia seorang kepada ihram. Mana masuk tu dia niat ihram. Dia niat ihram saja. Dia niat ihram saja. Dia niat ihram saja. Tu masuk ia seorang pada ihram, mana dia berniat ihram. Dengan tiada tertentu kepada haji dan umrah, mana dia niat ihram tanpa diniat haji dan umrah. Maka jadi ihram lah. Maka beradalah ia dalam ihram. Habis. Macam mana dia nak buka ihram? Bila duduk dalam ihram, mesti kita kena jaga pantang larang. Perkara-perkara yang tak dibenarkan dalam ihram. Jadi sekarang ni, ihram apa benda kita ni? Ihram haji ke ihram umrah? Dia tak niat. Dia niat ihram saja. Contoh dia niat macam mana? Ni dia panggil. Ihram itlaq ni, ihram semata-mata. Ihram semata-mata. Boleh ke? Boleh. Contohnya seperti dia niatnya. Ini contoh dia. Ni niat ihram itlaq. Ihram mutlaq. Dia niat macam mana? Nawaitul ihrama lillahi azza wa jalla. Artinya dia niat dalam hati. Sajaku ihram. Dia niat gitu ya. Sajaku mengerja ihram. Setakat tu ya. Karena Allah.
Saja aku mengerja ihram kerana Allah. Dia pakai ihram siap lah. Dia pakai kain ihram. Nah, siap dia pakai kain ihram, dia pun niat dalam hati. Nah, dia pergilah tempat niat ni. Dia niat dalam hati. Sajaku ihram kerana Allah. Ihram apa? Dia tak ada niat ihram umrah ke, ihram haji ke, dia tak ada sebut. Habis kita nak buat macam mana? Nah, sajaku ihram kerana Allah Azza wa Jalla. Gitu ya dia niat. Dia tak ada niat sajaku ihram dan kerana haji atau ihram kerana umrah. Tidak. Jadi bila dia niat macam tu, apa hukum? Apa hukum? Nah, dia panggil ihram mutlak ni, ihram semata-mata. Bila dia niat ihram mesti kena selesaikan. Kena selesaikan ibadat. Tak boleh niat ihram saja pun kita niat sembahyang. Bila kita niat sembahyang berdosa, tak boleh nak berhenti setakat tu. Nak kena ada Fatihahnya, kena ada rokoknya, kena ada sujudnya. Habis dia tu nak macam mana tu? Dia niat dia pakai ihram, dia niat ihram, habis nak macam mana? Ini dia panggil ihram itlaq ihram semata-mata, maknanya dia berniat ihram dalam hati tanpa disebut dalam hati, tanpa diniat dalam hati ihram haji atau umrah. Jadi bila berlaku dia niat seperti ini, selepas dia niat, apa dia kena buat? Sah ke tak sah ihram? Sah. Ihram dia tu sah. Maka jadilah ia seorang yang berada dalam ihram. Maka bila dia berada dalam ihram, dia nak apa? Takkan nak duduk dalam ihram. Nak duduk dalam ihram selama-lama. Tak larat dah kita nak berpantang ni. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak tukar baju pun tak boleh. Jadi jawapannya, siapa yang berniat ihram semata-mata, tanpa diniat haji atau umrah, maka ihram dia sah. Bila ihram dia sah, kemudian apa yang dia perlu buat? Selepas dia niat ihram semata-mata tanpa dikait dengan umrah atau haji, sebelum ia tawaf, dia kena ada tawaf. Kalau kita niat semayang, dia niat semayang, mesti kena ada baca Fatihah, mesti kena ada rokok, kena ada sujud. Jadi selesai dia niat ihram, saja aku mengerja ihram kerana Allah. Kemudian sebelum dia tawaf, nak pergi ke mana? Lepas ada ihram, apa kena buat? Kena tawaf lah. Sebab bawa haji wa umrah pun dah lepas ada niat, mesti kena tawaf. Jadi sebelum ia tawaf, hendaklah ia tentukan kehendaknya dalam hati, sama ada haji atau umrah. Haji atau umrah, atau haji dan umrah kedua-dua sekali. Kalau haji jawab umrah, dia panggil haji kirang. Maknanya begini, seandainya kita pergilah, kata contoh, kita pergi di Tan'im, tempat berniat, contoh, maka kita pergi di Tan'im, kita niatlah dalam hati pakai ihram siap, ambil wuduk apa semua, nak bayang sunat. Sunat ihram ni, dia pun niat, saja aku mengerjakan ihram kerana Allah Ta'ala. Sudah tu dia pun baliklah. Contoh-contoh, balik sampai ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Bila sampai di Masjidil Haram, apa nak buat? Tawaf. Ke tawaf ni rukun, tawaf.
Jadi sebelum daripada dia meneruskan tawaf, sebelum dia tawaf, sebelum kali pertama lagi lah, sebelum dia melakukan tawaf, maka hendaklah dia niat dalam hati. Niat dalam hati mana? Niat dalam hati nak buat umrah. Maka dia pun tawaf. Sudah tawaf, sa'i cukup selesai. Kalau kebetulan bulan haji, dia niat haji. Masa dia niat haji, dia niat ihram saja. Jadi bila sampai tepat nak tawaf, dia kena betulkan niat pula. Niat dalam hati. Mana dia tentu atau dia pastikan dalam hati, aku nak mengerja haji. Aku nak mengerja, aku nak tawaf haji. Kalau umrah, aku nak tawaf umrah. Ataupun kedua-dua, aku nak tawaf haji dan umrah. Boleh. Jadi bila dia tentu gitu, bila dia niat katalah umrah lah contohnya, masa duduk di Tan Ain tadi, dia niat saja aku mengerjakan ihram kerana Allah. Bila sampai di Masjidil Haram, sebelum dia tawaf, dia tentu dalam hati, dia niat dalam hati pula, aku nak tawaf umrah. Maka jadi umrah. Dia pun tawaf lah. Sudah tawaf umrah 7 keliling, maka dia sa'i pula 7, maka dia cukur atau gunting, selesailah. Mana dia kena pastilah era apa tak ada. Kalau dia pastikan haji, jadi haji. Jadi dia pasti umrah, jadi umrah. Mana sah era dia tu sah. Yang kedua, kaifiat yang kedua, dia panggil ifrad. Haji ifrad. Ifrad ni makna tunggal. Nak buat haji saja, tak ada campur-campur sama umrah. Ifrad iaitu ifrad ni. Dia nak beri pencerahan ifrad ni. Iaitu haji ifrad, mendahulu ia seorang akan haji atas umrah. Maknanya bila dia sampai di Mekah, ni cerita bulan haji lah ni. Cerita bulan haji. Bila dia pergi Mekah bulan haji, dia sampai kat Mekah, dia pun niat dalam hati, nak mengerjakan haji. Dia mendahulukan haji. Dia tidak niat umrah. Dia tak buat umrah. Dia sampai ke Mekah musim haji, bulan haji, langsung diniat haji. Dia tak buat umrah lah. Tunggu buat haji lah. Mendahulu akan haji atau umrah. Mana jangan buat umrah. Walaupun 1 bulan lagi nak wukuf, jangan buat umrah. Pasal dia niat haji. Dia panggil haji ifrad. Ifrad ni tunggal. Mendahulukan haji, bila selesai daripada haji, barulah dia mengerjakan umrah. Dia mendahulukan haji. Iaitulah ifrad ni, haji ifrad ni yang afdal. Dalam 3 kaifiat haji, yang paling afdal, paling besar pahalanya ialah haji ifrad. Biasanya haji ifrad ini, orang akan buat haji ifrad, orang yang pergi ke Mekah dengan penerbangan yang terakhir, ataupun penerbangan yang sudah hampir dengan masa wukuf. Biasanya kita kata contoh, dia pergi sampai Mekah,
lebih kurang 1 minggu lagi nak wukuf. Maka ramai yang niat ifrad lah, niat haji sajalah. Walaupun umrah belum buat pun, dia niat haji aja. Maka 1 minggu duduk dalam ihram. Ada orang yang boleh bertahan 2 minggu nak sampai masa wukuf, dia niat haji ifrad dah. 1 bulan nak wukuf ada. 1 bulan ni lama ni, 1 bulan. 1 bulan lagi nak wukuf di Arafah, dia niat haji ifrad. Maka duduklah sepanjang 1 bulan dalam ihram dengan berpatang larang lah. Tapi tak ramai begitu. Yang paling ramainya haji ifrad ni penerbangan akhir. Lebih kurang 2 minggu lagi nak wukuf. Biasa orang pilih untuk buat niat haji ifrad. Ada pun kalau sebulan lebih lagi nak wukuf, jarang orang niat haji ifrad, sebab orang tak larat nak berpatang lama-lama, nak duduk dalam ihram lama-lama tak tahan. Dan duduk dalam ihram nak pakai seluar tak boleh, nak tutup kepala tak boleh. Nak potong rambut tak boleh, nak potong janggut tak boleh, nak potong kuku tak boleh. Jadi tak sabar. Tu baik. Jika mengerja mana selepas daripada dia niat haji sampai musim wukuf, dia buat haji lah. Habis haji, jika mengerja ia akan umrah pada tahun itu juga, mana pada tahun yang sama. Tahun dia pergi itulah. Selepas haji, dia pun barulah start mula buat umrah yang pertama. Untuk tahun tu lah. Tahun lepas. Terbaik. Jadi itu yang afdalnya. Itulah yang afdalnya. Maknanya dia tak buat umrah sebelum daripada dia mengerjakan haji. Itu dia panggil ifrad, menunggalkan haji. Inilah niatnya, niat haji ifrad. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla. Saja aku mengerjakan haji dan ihramlah aku dengan dia, dengan haji, kerana Allah. Sahlah haji kita, niat kita tu sah, maka berpatanglah kita sementara kita pergi wukuf, sementara kita tawaf, sa'i, gunting rambut. Jadi habis ibadat haji, lepas pada bermalam di Mina apa semua, selesai habis. Melota jumrah selesai habis semua, barulah dia start pergi di Tan'im atau Ja'ranah untuk niat umrah. Itulah yang paling afdal. Yang ketiga tamattu'. Tamattu'. Dia panggil haji tamattu'. Tadi haji ifrad, iaitu tamattu'. Tamattu' mendahulu ia solat akan umrah atas haji. Ini yang ramai. Inilah yang ramai. Kebanyakan yang ramainya orang pergi awal, dah lama lagi nak wukuf, daripada duduk tunggu dalam ihram nak wukuf. Waktu pala besar tu bab tunggu lama tu. Dia kata ni, baik kita buat umrah awal-awal, selesai buat haji besok, dan siap-siap nak balik dah. Maka dia pun sampai ke Mekah dalam keadaan berniat umrah. Orang panggil buat umrah dulu pada haji lah. Dia niat umrah dulu. Berapa kali ikut lah. Nak buat tiap-tiap hari pun boleh, sementara sampai masa wukuf. Sampai masa nak wukuf, barulah niat haji.
Tetapi jikalau mengerja ia seorang akan umrah dalam bulan haji, kena dam. Apa maksud? Kena bayar denda. Maksudnya apa? Orang yang buat haji tamattu', apa dia maksud haji tamattu'? Iaitu mengerjakan umrah sebelum mengerja haji. Mengerja umrah tu bila? Dalam bulan haji lah. Mengerjakan umrah dalam bulan haji. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dia sampai bulan Syawal, sampai kat Mekah bulan Zulkaidah, buat umrah dulu. Nak selesai buat umrah 3 kali, barulah buat haji. Dalam tahun yang sama. Maka dia panggil haji tamattu'. Cuma orang mengerjakan haji tamattu' ini wajib kena bayar dam, bayar denda. Kena bayar dam. Bayar dam. Dan kena bayar dam lah. Kena bayar dam. Dia akan ceritalah pasal dam ni macam mana lah. Dalam bentuk mana dam-dam ni. Bentuk unta ke lembu ke kambing ke. Inilah niat umrah. Niat umrah dalam musim haji ni, dalam bulan haji. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi azza wa jalla. Saja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengan dia dengan umrah kerana Allah. Selesai, besok buat pula. Dan sementara nak buat haji lambat lagi. Masa wukuf tu lambat lagi. Buat pula. Orang yang rajin tiap-tiap hari dia buat umrah, sampai ada yang 7 kali, 10 kali buat umrah sebelum pada haji. Maka dapatlah umrah. Kemudian bila sampai nak pergi wukuf, baru dia niat haji. Itu dia panggil haji tamattu', wajib kena bayar dam, bayar denda. Yang keempat, kiram. Dia panggil haji kiram. Kirang tu maksudnya beserta. Kiram tu makna beserta, menyertai. Iaitu kiram ni bahawa ihram ia seorang dengan keduanya haji dan umrah. Dia mengerjakan ihram dengan keduanya haji dan umrah padahal beserta. Maknanya dia menyertai umrah dan haji itu. Dia niat umrah dan haji. Dia beserta. Contoh niatnya macam mana? Ini lagi untung. Selesai haji, selesai umrah. Orang panggil 2 dalam 1. Dalam satu pekerjaan dapat 2. Mana? Haji pun dapat, umrah pun dapat. 2 dalam 1. 1 haji, yang kedua umrah. Dalam satu perbuatan. Niatnya nawaitul hajja wal umrata. Dia niat. Wa ahramtu bihima lillahi azza wa jalla. Saja aku mengerjakan umrah. Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Dia campur. Dan ihram aku dengan kedua-duanya. Aku ihram dengan haji, ihram dengan umrah. Kerana Allah Ta'ala. Maka bila selesai buat ibadat haji, secara tak langsung selesailah ibadat umrah. Tetapi pada kiran ini wajib dam juga. Kena bayar dam juga. Haji tamattu' pun kena bayar dam, haji kiran pun kena bayar dam. Bermula rukun haji 6 perkara. Masuk pula kita nak bincang tentang apa dia rukun.
Dia nak buat ni kena tahu mana rukun, mana yang dah. Tu mana rukun, mana yang wajib. Rukun lain, wajib lain. Rukun haji 6 perkara. Pertama, niat ihram seperti yang tersebut. Seperti tadilah. Niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tu. Niat tepat yang yang ditentulah. Niat tu sudah ditentu oleh pihak yang berwajib. Yang kita niat sebarang niat tak boleh. Nak niat pun kena ada tempat yang khusus. Tempat yang ditentukan. Yang kedua, rukunnya wukuf pada bumi Arafah. Ni biasanya sebelum pada pergi Arafah ke niatlah. Niat kat hotel dah. Sudah niat di hotel, keluar naik bas, maka pergilah ke bumi Arafah. Maka masuk waktunya wukuf daripada gelincir matahari pada hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah hingga naik fajar, yakni fajar subuh yang ke-10, mana hari yang ke-10 padanya Zulhijjah. Maksudnya apa? Maksudnya rukun yang kedua wajib di atas orang yang niat haji kena pergi wukuf di bumi Arafah. Kita kena pergi di kawasan tertentu, dia panggil kawasan Arafah. Bila duduk di situ, nak tidur ke, nak berjalan ke, nak berlari ke, ikutlah. Asalkan kita berada di bumi Arafah. Di kawasan bumi Arafah, bermula bila masuk waktunya, ialah masuk waktu zuhur. Hari yang ke-9 Zulhijjah masuk waktu zuhur. Gelincir matahari itu masuk zuhur. Bila masuk waktu zuhur, masuklah waktu wukuf. Mana wukuf kita tu jadilah. Mana kalau sebelum pada masuk waktu zuhur, tak jadi lagi wukuf kita tu. Walaupun kita lama dah duduk kat situ. Semalam lagi kita duduk di bumi Arafah, tak jadi lagi wukuf. Lagi tak masuk waktu zuhur. Dia ada waktu dia. Bila gelincir matahari waktu zuhur 9 hari yang ke-9 Zulhijjah, besok raya haji, hari ni contoh dah masuk waktu zuhur. Habisnya bila? Habis masanya duduk di bumi Arafah tu bukan lama, tapi masa wukuf tu bermula pada masuk waktu zuhur hari yang ke-9 Zulhijjah. Habisnya masuk subuh pagi yang ke-10 Zulhijjah. Masuk subuh habis. Maknanya kalau kita belum sempat lagi wukuf, tiba-tiba dah subuh dah hari yang ke-10, tak dapatlah haji kita. Tak dapatlah. Tak sempat wukuf. Kita sampai di bumi Arafah lepas subuh dah. Sedangkan masa tu panjang. Dan masa wukuf tu sekejap pun tak apa dah. Tapi peluang tu panjang, dia beri masa. Tak sempat lepas zuhur, lepas asar pun boleh. Tak sempat lepas asar, lepas maghrib pun boleh. Lepas isyak boleh. Tengah malam pun boleh. Selagi tak masuk waktu subuh, masih ada peluang untuk kita berada di bumi Arafah. Berpijak di bumi Arafah. Yang ketiga, masa sekejap apa dah? Masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur, keluar balik. Tak apa dah. Boleh keluar dah. Tidak zarak duduk tu setengah hari ke apa. Dah ada. Yang ketiga, tawaf pada Baitillah 7 keliling. Tawaf 7 keliling. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Tawaf ni berkeliling, sa'i ni pergi mari. Mula start mana? Start sa'i daripada Safa dan disudahi kepada Marwah. Baru jadi 7. Bermula daripada Safa pergi straight sampai ke Marwah sekali. Daripada Marwah balik pula ke Safa. 2 kali.
Daripada Safa pergi ke Marwah 3. Akhirnya cukup angka 7-nya berakhir di Marwah. Maka situlah bila cukup tu bolehlah kita gunting rambut dan sebagainya. Tu maksudnya. Sa'i ni yang tu orang kata sa'i ni penat daripada tawaf. Tawaf dia tak penat sebab dia berpusing. 7 kali pusing. Sa'i ni berjalan terus. Jauh pula satu berjalan. Dia ada lah kita kata. Lebih kurang lah orang kata 7 kali sa'i tu. Sa'i 7 kali tu berjalan ke sana balik mari, pergi balik lah, pergi mari lah. Pergi datang. Dia ada juga orang kata hampir-hampir dengan 4 kilo juga kan. 4 kilometer juga. Kalau campur keseluruhan kalau jalan straight juga hampir 4 kilo juga. Orang beritahulah lagi tetap nak ukur kan. Dan yang kelima, bila cukup sa'i 7 kali berakhir di Marwah, bercukur rambut. Ni rukun yang kelima, bercukur. Artinya menghilangkan rambut kepala dengan berapa kaifiat. Sekurang-kurangnya 3 helai. Paling minimal 3 helai rambut mesti dihilang daripada kepala. Dengan berapa kaifiat. Apa maksud berapa kaifiat? Yakni dengan berbagai-bagai cara. Ikutlah. Maksud berapa kaifiat tu maknanya kita nak menghilangkan rambut di kepala tu dengan gunting ke, nak cukur ke, boleh berlaku. Tidak syarat cukur, tidak syarat gunting. Nak gunting boleh, nak cukur boleh. Jangan ada yang nak cabut pun sakit. Sakit lah nak cabut. Tu mana hati kata beberapa kaifiat terbulan lah. Yang pentingnya dapat hilang rambut 3 helai yang berada di kawasan kepala kita. Yang keenam, tertib rukun. Rukun haji yang kena tertib. Tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut, mana yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu mana tertib. Bermula rukun umrah 5 perkara. Yang pertama, niat ihram seperti yang tersebut dulu. Niat ihram. Niat nawaitul umrata wa arantu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, tawaf. Lepas daripada niat, terus balik tawaf di Kaabah. Tak payah pergi wukuf dah. Balik tawaf. Selesai tawaf, yang ketiga sa'i. Selesai sa'i, yang keempat bercukur. Selesai. Yang kelima, tertib. Dapatlah 1 umrah. Berasa larat pergi pula waktu malam. Biasanya orang pergi lepas isyak, dia pergi niat di Tan'im. Balik tawaf apa siap dekat dengan subuh kan. Pagi besok akan pergi pula. Orang yang kuat ada tenaga nak boleh buat beberapa kali. Syahadat. Bermula syarat tawaf itu 10 perkara. Syarat tawaf pula ada 10. Ni syarat tawaf. Tawaf tu rukun. Benar rukun ni perkara yang tidak boleh bayar dam. Rukun-rukun ni kalau kita tinggal tak jadilah haji atau umrah, tak boleh nak bayar dam. Berbeza dengan wajib haji, boleh bayar dam kan. Jadi syarat tawaf, maka kita nak belajar cara tawaf pula. Syarat tawaf 10 perkara. Ini penting ni. Tawaf tu ramai orang tahu, tapi syarat nak bagi sempurna itu 10 perkara. Yang pertamanya niat, iaitu niat tawaf ni bagi yang lain daripada tawaf haji dan umrah. Mana bagi orang yang nak tawaf selain pada tawaf haji dan umrah, maka dia wajib kena niat. Contohnya tawaf sunat.
Kita nak tawaf saja. Tak ada kena-mengena dengan haji, tak ada kena-mengena dengan umrah. Nak berasa ada peluang pergi masjid lebih awal. Lambat lagi masuk waktu zuhur ni. Nak ada lambat lagi maghrib, tawaf dulu. Boleh. Maka bila kita nak tawaf sunat, wajib niat. Ataupun tawaf nazar, kita bernazar. Kalau sembuh sakit aku nak tawaf. Wajib kena niat. Adapun tawaf haji dan umrah, kita tak perlu niat. Sebab kita niat ihram umrah, ihram haji dah. Contoh kita macam kita semayang lah. Nah, kita semayang, kita niat dengan takbiratul ihram. Saja aku mengerja perdu subuh. Bila kita niat saja aku mengerja perdu subuh, adakah kita kena niat pula kita nak rokok? Tak perlu dah. Nak sujud tak perlu niat sebab kita niat dah dalam takbiratul ihram. Jadi sujud, rokok, iktidal tak payah niat dah. Maka demikianlah bila kita niat nawaitul hajja wa aramtu billahi ta'ala, maka kita pun buatlah. Kita pergi wukuf, nak kita tawaf, kita sa'i, tak payah niat dah. Pasal kita niat nawaitul hajja tu. Wa aramtu bihi tu. Selesai dah. Adapun tawaf sunat ini bila tak ada kena-mengena dengan haji, tak ada kena-mengena dengan umrah. Macam kita nak sembahyang sunat lah contohnya. Maka wajib kena niat. Ketika nak tawaf sunat ataupun tawaf nazar. Yang kedua, bahawa suci ia daripada hadas kecil dan hadas besar. Masa tawaf mesti kena ada wuduk. Maka macam mana nak jaga wuduk ni? Kalau musim-musim zaman orang ramai ni tidak macam zaman dahulu. Nak jaga wuduk ni cukup payah. Bila lagi kita duduk dalam ihram, tak pakai baju, tak pakai seluar. Nak tangan terbuka, kaki terbuka, kepala terbuka, mudah tersentuh dengan orang perempuan. Sedangkan syarat tawaf iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bersentuh orang lelaki dengan orang perempuan tanpa berlapis batal. Bila batal kena pergi ambil pula, sambung balik pula, nak cukup tujuh. Maka oleh kerana itulah sebagian ulama membenarkan kita taklid kepada mazhab yang kata tak batal. Contohnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, orang lelaki bersentuh dengan orang perempuan, ia bukan mahram, tak batal wudu. Jadi kita ambil, masa kita ambil wudu tu, kita kena taklid dah cara mazhab Hanafi supaya mudah-mudahan kalau tersentuh, masa tersentuh perempuan, mudah-mudahan wudu kita tidak batal. Kerana dalam mazhab Hanafi, orang lelaki bersentuh kulit dengan perempuan tak batal. Jadi kena paksa lah zaman darurah ni. Tak boleh kita nak tak nak betul langsung, batal, sentuh batal, tak mau ikut mazhab lain. Tak boleh. Kita kena terimalah pandangan-pandangan ulama yang menyarankan kepada kita supaya nak jaga wuduk dalam keadaan bersesak, dalam keadaan orang ramai, seelok-eloknya, sebaik-baiknya, taklidlah mazhab mazhab Hanafi. Bagi kita belajarlah cara-cara ambil wuduk dalam mazhab Hanafi itu. Apa yang perlu ditambah, apa yang yang ketiga, suci daripada najis pada badan dan pakaian dan tempat tawaf. Zaman sekarang ni insya-Allah, alhamdulillah, lantai masjid boleh katakan bersih lah. Sebab orang yang tukang cuci masjid ni sentiasa berkeliling dengan Kaabah lah. Nampak je najis, disapu, dibasuh. Banyak kata dijamin lah. Bersih, suci. Tepat kita duduk hijau, pakaian kita nak pakai semasa tawaf, badan kita ni takut ada tiap-tiap yang tercicak ke apa. Yang keempat,
menutup aurat seperti dalam sembahyang juga. Jadi bagaimana kita nak solat, nah bagaimana kita wajib tutup aurat, begitulah wajib tutup aurat ketika nak tawaf. Samalah menutup aurat ketika kita nak solat. Yang kelima, bahawa memulai dia akan tawaf pada Hajarul Aswad. Kita nak start tawafnya bermula pada Hajarul Aswad, padahal membetuli baginya Hajarul Aswad atau bagi juzuknya betul, sebahagian pun tak sama betul 1% pun tak apalah. Atau bagi juzuknya Hajarul Aswad, membetuli itu dengan rusuk yang kiri, tak boleh rusuk kanan. Kalau betul rusuk kanan jadi sungsang pula. Itu mengirikan Kaabah. Masa kita tawaf tu, bahu kita ni sentiasa mengiri, bahu kita ni mengiri membetuli Kaabah. Bermula pada Hajar Aswad. Cukup satu tawaf berakhir di Hajar Aswad juga. Begitulah. Sampai 7 kali. Yang keenam, bahawa menjadi iakan Baitullah pada pihak kiri, pada sekalian tawaf. Mana bahu ni kena jaga sangat-sangatlah, bahu ni biar betul-betul membetuli Kaabah. Sebab tu kita jangan lalai sangat. Jangan kalau kita tawaf ni straight pergi, lama-lama kita melebihi bahu ni, tak sama lah. Pendek kata, nak bagi bahu ni betul dengan Kaabah, kita berjalan tu seolah berjalan dalam bulatan. Barulah betul. Tubuh kita ni seolah kita berjalan dalam bulatan, barulah jadi betul. Kalau jalan straight ikut dinding masjid, habislah. Kaabah ni besar mana sangat Kaabah ni. Kena hati-hati. Ikut orang ramah. Ikut bulatan tu, ikut. Kalau kita duduk lalai, kadang-kadang mata ni duduk sibuk duduk lihat buku doa, tak perasan bahawa kita ni melencong daripada Kaabah. Kenapa mata duduk tilik buku, duduk tilik buku doa pula. Kena hati-hati juga. Bukan tak boleh tilik buku doa lah. Kena hati, bahu ni kena sentiasa berwaspada supaya tidak melencong ke arah lain. Dan yang ketujuh, bahawa adalah ia di dalam masjid, adalah ia tawaf dalam masjid. Mana nak tawaf di luar masjid tak boleh. Kalau boleh tawaf kat luar masjid, kita sewa motorkar, sewa motosikal, kita pusing keliling masjid sekejap je kan. Tak boleh, mesti di dalam masjid. Di dalam masjid ni, tingkat 1 ke tingkat bawah, tingkat 3, tingkat 4 pun tak apa, semua masjid. Atas tu, sutuh atas tak apa lagi, masjid juga. Asalkan di dalam masjid. Dan yang dia kata yang ke-8, keluar ia daripada Baitullah dan Sazarwan, dan hijirnya mana hijir Ismail, hijir dia, hijir kawasan bulatan, ada orang duduk semayang kat tengah, dengan sekalian badan dan pakaiannya sore. Maksudnya apa yang ke-8 ni? Maksud yang ke-8, semasa kita tawaf, jangan masuk dalam Kaabah tu. Maka masuk kau tawaf dalam Kaabah. Di tengah-tengah nampak pintu terbuka tu, lompat masuk dia pun tawaf kat dalam, tak boleh. Mesti keluar daripada Baitullah. Mana tawaf ni belah luar, tak boleh tawaf masuk dalam Kaabah. Dan Sazarwan ni tebing Kaabah, tebing. Dinding Kaabah tu, dinding bawah. Dia dinding dia kat bawah tu ada macam kaki 5 gitulah, ada batas. Tebing. Bonggol dikeliling Kaabah tu, ada bonggol. Jadi kita jangan naik dah bonggol tu. Jangan naik dah bonggol. Biar di luar pada bonggol. Jangan aku nampak ada bonggol, lompat naik dah bonggol. Tak boleh. Syazarwan ialah tebing ataupun bonggol di tepi dinding Kaabah. Jangan kita naik atas batas ataupun bonggol ataupun dinding ataupun tebing yang
berhimpit dengan dinding Kaabah tu. Jangan naik atas tebing. Jangan naik atas bonggol, jangan. Dan Hijri Ismail, jangan pula takut kita nak tawaf, takut nak cepat kita masuk ke dalam, tak boleh. Jangan tawaf ke dalam Hijri Ismail, walaupun kita lihat ada orang duk solat kat dalam. Orang solat tak apa, kita tawaf ni mesti di luar Kaabah dan di luar kawasan Hijri Ismail. Kawasan Hijri Ismail, kawasan bulatan yang ada orang duk solat, duk sembahyang kat dalam. Kesembilan, jangan kosak ia seorang yang tawaf dengan segala lalunya, mana perjalanan semasa tawaf. Jangan ada niat, jangan ada kosak, jangan ada tujuan yang lain daripada tawaf. Contohnya macam mana? Katalah kita ada tawaf, tiba-tiba kita ternampak kawan. Nampak kawan. Maka kita pun berlari ataupun laju tawaf. Kenapa laju? Hati kita nak kejar kawan. Maka itu berubah kosak. Bila berubah kosak, tak jadi. Pusingan tu tak jadi. Tak jadi, pusingan tu tak jadi. Jadi kena pusing lebih lah. Satu pusing tu rusak. Satu pusingan tawaf tu rusak kerana berubah kosak, dia nak kejar kawan. Orang kampung aku, kawan aku, dia pun berlaju berjalan. Kenapa laju? Nak kejar kawan. Ataupun nak kejar isteri. Contoh dah. Dia tawaf sama isteri. Tiba-tiba isteri hilang. Hilang isteri di belakang dia tu hilang. Dia pun sambil tahu dia cari mana isteri aku. Mana isteri aku. Dia bilang, tu isteri aku. Dia berlari nak kejar isteri. Tak boleh lah, itu bubuh kosak dah. Bubuh tujuan matlamat, tak boleh. Hati maksud kata, jangan kosak akan segala. Lalu perjalanan tawaf itu, jangan kosak yang lain. Nak kejar kawan, nak cari isteri yang terlepas daripada apa ni, di samping kita isteri tak ada. Dia sekejap berpaling dia cari isteri. Tak boleh lah. Jadi berpaling arah tak boleh. Ada kadang-kadang ada begitu. Dia paling belakang, dia tawaf sambil mundur, sambil undur. Kenapa? Dia cari isteri dia terlepas. Dilanggar orang, terlepas isteri dia. Jangan dia cari isteri, tak boleh lah. Yang ke-10, bahawa adalah ia tawaf 7 keliling dengan yakin. Kalau kita was-was, 7 ke belum? Tambah satu lagi. Tambah satu. Bagi yakin. Jadi supaya nak mengelak daripada penyakit was-was, kita belilah satu benda dia panggil tasbih. Tasbih yang ada nombor tu. Bila kita cukup satu tawaf, kita tekan sekali, dia keluar nombor 1. Pusing sekali lagi, cukup sekeliling, tekan kali kedua, dia keluar nombor 2. Itu kita beli tu. Tak mahal, RM2 saja. Dah letak kat jari ke, pegang di tangan ke, dah cukup satu keliling, tekan, picit, keluar nombor 1. Barulah baru kita tidak was-was. Kalau duduk main bilangan jari ni, cukup satu, nak lipat satu jari, akhir-akhir langgar kan, tercabut habis jari. Terbuka jari kita lipat. Jadi senang belilah buah tasbih yang ada nombor tu dah. Dia pakai bateri tu, pecik keluar nombor. Itu lagi selamat. Bermula syarat sa'i ila akhiri, wallahu alam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah